Salam sejahtera utama TVS bersama saya Studawi dan rakan penyampai. Saya Odlin Katani, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Skim pembesaran kampung bernilai RM52.1 juta dilaksanakan di Kampung Sambir. Penduduk diingatkan untuk bijak memilih pemimpin yang tepat bagi kawasan masing-masing. Jentera parti diingatkan untuk tidak terlalu yakin dengan keputusan cemerlang dalam pilihan raya lepas. Memiliki rumah sendiri dengan kos rendah sudah tentu itu antara kemahuan semua, lebih-lebih lagi apabila kampung baru yang diwujudkan mempunyai infrastruktur lengkap dengan kemudahan asas. Itulah tujuan pelaksanaan program skim pembesaran kampung yang kini diperluas di seluruh Sarawak. Penerimaan masyarakat Kampung Sambir terhadap skim pembesaran kampung sangat begitu baik sekali, begitu menggalakkan. Inilah yang kami tunggu-tunggukan selama ini. Inilah yang kami nantikan selama ini. Dengan adanya skim pembesaran kampung di Kampung Sambir itu akan memberi peluang kepada generasi baru Kampung Sambir untuk kembali ke Kampung Sambir untuk memiliki rumah sendiri dan dapat membangunkan Kampung Sambir ke satu tingkat yang lebih maju dan dapat membantu mengembangkan ekonomi kampung, daerah dan umumnya negeri Sarawak. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara Datuk Junaidi Redwan yang sebelum ini membesar di Kampung Sambir turut merasakan pembangunan telah banyak dilaksana jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pernah bawa geng main bola di Kampung Rebak, so we have to walk ikut ban, it's almost 3 hours. Now daripada Kuching nak pergi ke Sambir, it's only less than 1 hour dah. Okay? The improvement infrastructure is so much different within the last 30 years. Sebanyak 100 unit rumah bakal dibina di Kampung Sambir di bawah program skim pembesaran kampung. Ia merupakan tambahan 50 unit rumah daripada rancangan asal untuk membina 50 unit rumah di kampung terpapit. Skim serupa juga akan diperluas di beberapa kawasan termasuk di Kampung Tambirat, kawasan Muara Tuang serta di kawasan Sebuyau. Kawasan pesisir kini tidak lagi tercicir daripada pembangunan telah dilaksanakan demi kemudahan dan kesenangan mereka. Bukan itu sahaja, malah kawasan ini juga kelak bakal maju seperti kawasan-kawasan lain. Laporan Lorenzo Isaac bersama juru kamera Fikri Razak, TVS Asajaya. Baik, selain ditawarkan dengan harga mampu milik, skim perumahan yang dilaksanakan menerusi program skim pembesaran kampung bakal menjadi antara perumahan termoden di Malaysia. Dan tepatnya kelak macam kita nanggal rumah di Tebuan Jaya di Kuching. Kena jeraya nyetel, semua tersusun, ada tempat cottage industri, tempat perdagangan yang lain-lain. Jadi itu cara baru kita dan saya dah mula di tempat yang lain. Alhamdulillah hari itu kita mula di Sambir. Mula itu bermakna berapa tahun akan datang semua kawasan kita di pesisiran tu akan mempunyai skim perumahan yang termoden. Mungkin saya fikir termoden di Malaysia tu. Untuk kampung. Walaupun kosnya mencecah sehingga RM373,000, namun penduduk yang terlibat hanya perlu membayar kos sebanyak RM120,000 sahaja bagi memiliki lot tanah serta rumah terpapit. Pinjaman kewangan bagi membeli rumah tersebut turut disediakan oleh kerajaan kepada penduduk Kampung Sambir menerusi institusi keuangan milik Kerajaan Negeri Mutiara Mortgage. Tanah semua timbuk. Masuk kapis, masuk air semua. Campur dengan rumah 180. Kosnya rumah ialah RM373,000. Dengan keluasan tanah 10 poin.
Kita maya, sedapnya. Kita beli rumah ya, yang harga kosnya 373,000, kita hanya maya 120,000. Ya, sudah ya, kita boleh minjam wang daripada Mutiara Mortgage. Mungkin kita maya nggak 100 lebih sebulan. Sementara itu, menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, adalah menjadi impiannya juga untuk mentransformasikan kawasan pesisir demi kemudahan semua. Skim pembesaran kampung ini dari segi pelaksanaan dan perkara baik yang dibawanya jauh berlainan. Abang Jo telah dapat meningkatkan lagi skim pembesaran kampung supaya lebih mudah untuk rakyat yang menerimanya. Terima kasih CM. Terima kasih CM. Dalam hari itu, Abang Johari mengingatkan masyarakat untuk bijak memilih pemimpin yang tepat bagi kawasan masing-masing. Ini kerana kesilapan dalam membuat pilihan akan mengundang padah kepada pembangunan dan kestabilan negeri. Perpaduan kita, masih untuk bulan puasa, bedok berbunyi, bukan puasa juga, ada bedok sikit pun dekat-dekat nak berbunyi. Banyaklah orang datang ke kampung kelak. Saya tahulah kita boleh bijak melihat antara intan dan kaca. Pilihlah kita antara dua. Memang orang akan datang, sihirlah datang macam-macam. Bagi saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah memberi kita cara berfikir dan sudah tentu kita akan berfikir untuk kebaikan kita semua. Walaupun keputusan majoriti Pantai Damai pada pilihan raya lepas memperoleh 9,260 undi, namun jentera Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Pantai Damai diingatkan untuk usah terlalu yakin. Sebaliknya, jentera PBB sama ada cawangan atau ranting perlu memastikan pengundi-pengundi mereka terus turun semasa hari pengundian. Sikap mengambil mudah dan lewa akan memberi kesan sampingan dan memakan diri kepada jentera. Ia selari dengan sasaran PBB Pantai Damai untuk memecah rekod menang majoriti 10,000 pada pilihan raya ke-12 yang berlangsung tidak lama lagi. Jentera parti juga kali ini perlu memikirkan strategi berlainan memandangkan PRN kemungkinan diadakan dalam waktu pandemik COVID-19. Tetapi dalam suasana PRN yang ke-12 itu ianya amat berbeza. Nyata berbeza kali itu ialah si ada berkempen. Berkempen maknanya si boleh berhimpun, si boleh pergi house to house. Selain itu, bagi memastikan kelancaran semasa hari mengundi, PBB Pantai Damai juga telah mengemukakan permohonan kepada SPR Sarawak agar bilangan saluran mengundi ditambah. Jika ia dibenarkan, ia bukan sahaja menyediakan banyak saluran mengundi di tempat mengundi, tetapi memberi ruang dan keselesaan terutama dalam mematuhi SOP ditetapkan. Sokong namun tetap akur berhubung penangguhannya. Demikian pandangan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berhubung pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilih automatik yang dijangka selepas 1 September tahun depan. Atur cara untuk menjadi pengundi di Malaysia mesti ada pendaftaran. Sebab itulah walaupun saya menyokong penuh 18 tahun untuk menjadi calon, untuk menjadi pengundi, tapi saya faham keadaan untuk menjadi pengundi itu ada kesulitan sedikit yang perlu diperhalusi. Proses mengundi memerlukan kematangan dan tidak boleh diukur menerusi umur semata-mata. Malah pelaksanaan undi 18 juga masih perlu melalui proses yang panjang merangkumi pindaan peruntukan undang-undang pilihan raya. Sementara itu, bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, keputusan SPR menangguhkan pendaftaran pemilih dan kelayakan mengundi pada usia 18 tidak memberi kesan kepada DUN Pantai Damai secara langsung.
Putusan pilihan raya yang lalu tidak mengatakan bahawa pengundi baru atau pengundi muda ni tidak bersama kita, tidak. Malahan dia berlaku di sebaliknya. Pengundi muda bersama dengan kita. Dan begitu juga dengan golongan yang lain. Jadi kita tidak ada satu kumpulan yang tetap yang mengatakan bahawa umur ini tidak bersama dengan kita, umur ini bersama pihak pembangkang, tidak ada. Untuk kawasan matlamat kita perhatikan bahawa pengundi muda-muda sentiasa memberi sokongan kepada kita, saluran-saluran orang muda. Sebab apa? Kerana dalam aktiviti yang selalu kita lakukan sepanjang masa dalam masyarakat, kita selalu bergaul dengan anak-anak muda ini. Kita memberi peluang untuk mereka mengambil bahagian dalam aktiviti anak-anak muda, dan pada masa sama kita mengasah bakat kepimpinan mereka. Perkembangan seterusnya. Penerbitan filem berlaban hidup Infeksi Zombie yang memenangi kategori seram dan science fiction bagi genre filem cereka di World Film Carnival Singapore 2021 menggunakan peruntukan dana daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Dana bagi filem yang menggabungkan elemen seram dan aksi serta mengetengahkan kisah pahlawan Dayak Sarawak itu diluluskan pada 2017. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan tahniah atas kejayaan filem tersebut dan menyifatkan kemenangan itu membuktikan negara tidak ketandusan bakat dalam menghasilkan karya seni berkualiti antarabangsa. Muhyiddin turut berharap agar filem yang dijangka memasuki pawagam pada Ogos depan itu akan mendapat sambutan daripada peminat filem tempatan. Filem berlaban hidup Infeksi Zombie karya pengarah Rayleigh dan penerbit Misha Minot yang merupakan anak jati Sarawak mengisahkan sekumpulan anak yatim dikurung untuk menjadi bahan uji kaji oleh seorang saintis gila. Saya rasa sangat terharu dan sangat berbesar hati di atas ucapan tahniah Perdana Menteri kita di atas kejayaan filem berlaban hidup yang telah mendapat pengiktirafan di filem festival di Singapura. Kalau keadaan mengizinkan, filem berlaban hidup ini akan ditayangkan di 100 buah pawagam di Malaysia, termasuk Brunei, Singapura dan mungkin juga China. Dan buat masa ini, filem berlaban hidup sedang ditayangkan di 19 buah negara di International Film Festival. Filem berkenaan turut berjaya merangkul kemenangan di International Symbolic Art Film Festival Rusia. Hari ini saya mendapat berita sekali lagi kita mendapat kemenangan di pertandingan film festival di Rusia. Kejayaan ini adalah untuk kita semua. Baik, usaha mencari dan menyelamat seorang lelaki yang dikotiri lemas berhampiran Jambatan Gantung 1 diteruskan untuk hari kedua. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, seramai 10 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pandungan, BBP Batu Lintang dikerahkan bagi membantu mencari mangsa. Keadaan kita buat normally berdasarkan pengalaman kita lah. Hari pertama, kedua ni kalau keadaan air tenang macam ni agak sukar lah. Mungkin hari ketiga bila apalah kita tahu dalam waktu 72 jam jenazah tu akan timbul sebab bila dah berjaya meninggal dia akan timbul lah. Dan kita risau kalau dia tersangkut di celah-celah akar ke pokok lah, dan tindakan kita buat sekeliling watan dan buat ombak supaya ada pergerakan pada air lah, sebab kadang air sekarang dah tenang. Jadi kita perlukan bantuan gelombang ni untuk menaikkan jenazah ataupun mayat lah. Antara agensi lain yang terlibat ialah Polis Satok, Polis Marine dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Semalam, PGO menerima panggilan sekitar jam 3 petang berhubung seorang lelaki dikhawatiri terjatuh dari Jambatan Gantung 1. Lokasi ekopelancongan Bung Beratak yang terletak di Kampung Tembawang Sauh Bau kini menerima semula kunjungan orang ramai bermula 4 April ini. Bagaimanapun, pembukaan semula ini hanya membenarkan aktiviti melawat pada 11 siang sahaja. Keputusan pembukaan semula tapak warisan bersejarah tersebut hanya di 11 siang sahaja, berikutan aktiviti penginapan malam, perkemahan, perjumpaan berkumpulan dan persidangan masih lagi tidak dibenarkan. Semua pelawat yang datang hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti yang telah dikuatkuasakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak.
Pihak pengurusan Bumrah Tak tidak akan mengecualikan mana-mana pengunjung yang datang sekiranya enggan mematuhi SOP. Perkembangan COVID-19, kes positif COVID-19 di Sarawak masih mencatatkan jumlah jangkitan harian yang tinggi, iaitu sebanyak 267 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kini meningkat kepada 15,443 kes. Sibu merekodkan kes harian tertinggi iaitu 49 kes diikuti Bintulu 44, Miri 40 dan Semarahan 31. Daripada 267 kes baru yang dilaporkan, seramai 25 orang menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19. Manakala seramai 231 orang terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak juga memutuskan semua majikan termasuk dari sektor perkhidmatan, perhotelan, pembinaan, pembuatan dan perladangan harus mendaftarkan senarai nama pekerja. Pendaftaran perlu dibuat kepada pejabat residen bahagian berdekatan sebelum 12 April untuk tujuan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, sebanyak 1,169 kes baru COVID-19 dicatatkan di Malaysia pada Sabtu, yang menjadikan kes kumulatif setakat ini sebanyak 340,642 kes. Selangor masih mencatat angka tertinggi dengan 283 kes jangkitan. Ia diikuti oleh Sarawak dengan 267 kes dan Kelantan sebanyak 138 kes. Manakala 1,257 kes sembuh dilaporkan dan 2 kematian baharu turut dilaporkan. Pelbagai pandangan dan reaksi diterima berhubung kewajipan menjalani ujian calitan sebelum berniaga di Bazar Ramadan. Ada yang bersetuju dan ada juga yang kurang senang dengan arahan tersebut. Bagaimanapun, ia merupakan prosedur operasi standard SOP yang harus dipatuhi. Okey, so far ya satu yang baik, mana baik sebenarnya, tapi cuma membebankan kami orang. Contohnya kami ada 4 pekerja, berarti 4 perlu kami bayar. Memang wajarlah, patut diberi swab test untuk setiap yang penjual dekat waktu bazar Ramadan. Pendapat kami ia adalah satu tindakan yang wajarlah sebab ia adalah SOP yang dikenakan oleh kerajaan dan kita patut mematuhinya lah. Saya rasa wajarlah sebab untuk keselamatan kita semua juga. Swab test wajar untuk semua peniaga lah. Kerana kita tahu swab test lebih berkesan lah berbanding dengan cek suhu sekarang ni. Kami rasa sih wajarlah. Swab yang terlalu mahal. Mendapat murah lah. Bagi yang berkemampuannya dapat wajarlah. Bagi yang berkemampuannya susah juga kami nak jawab. Mun kami seorang dia swab test dapatlah. Untuk mun termasuk dengan pekerja sekali. Ya susah sikit. Memang wajarlah sebab untuk keselamatan diri sendiri dengan pelanggan-pelanggan. Kes dekat Sarawak tu naik, kami rasa semua peniaga patut mula swab test. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali menjangkakan suntikan vaksin fasa kedua akan bermula pada April ini. Walau bagaimanapun, tarikh rasmi masih belum diputuskan dan bergantung kepada keadaan semasa. Sehingga kini Malaysia sudah mencapai hampir 500,000 barisan hadapan yang menerima suntikan vaksin. Kementerian Kesihatan Malaysia memberi jaminan bahawa bekalan vaksin adalah mencukupi. Malaysia turut mempunyai vaksin yang kedua iaitu jenis Sinovac yang sudah diberikan kepada 13 penerima di mana individu pertama adalah Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Berhubung pemberian vaksin kepada para pengamal media, Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai jawatan kuasa khas untuk menilai tahap risiko jangkitan COVID-19 kepada golongan tertentu seperti pengamal media. Jawatan kuasa ini akan menilai terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Kerajaan, agensi berkaitan serta pihak berkepentingan sentiasa menekankan kepentingan pengetahuan dan perancangan kewangan dalam kalangan rakyat untuk membantu mengelakkan hutang tidak terurus, kebangkrapan dan penipuan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Savrul Abdul Aziz berkata, kekurangan pengetahuan dalam pengurusan kewangan boleh menjadi satu faktor penyumbang kepada ketidaktentuan masa hadapan.
Tiada had umur dalam merancang keuangan. Justru amat digalakkan untuk mula merancang pada awal usia supaya boleh memanfaatkan tempoh lebih lama untuk mengukuhkan keadaan keuangan dan membina kekayaan. Bagi memastikan rakyat mendapat maklumat yang tepat, telus dan cepat, organisasi yang mengawal selia industri keuangan bersama pihak berkepentingan menerusi pelbagai inisiatif berusaha melindungi masyarakat daripada terjebak dalam penipuan keuangan. Meskipun pelbagai inisiatif telah dijalankan, masih terdapat rakyat yang kehilangan simpanan akibat penipuan, sama ada mereka terjebak dalam skim cepat kaya, pelaburan logam berharga, perdagangan mata wang asing dan sebagainya. Semua pihak juga perlu peka dengan maklumat pelbagai produk dan perkhidmatan keuangan yang ada di pasaran. Kajian antarabangsa bagi literasi keuangan dalam kalangan dewasa 2020 oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD menekankan Malaysia perlu mementingkan pengetahuan keuangan untuk memastikan rakyat memahami prinsip dan menguruskan wang dengan lebih efektif. Baik, beralih ke perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS komited jalin kerjasama bagi menjayakan penganjuran Liga SSC FAS 2021 yang berlangsung bermula Mac sehingga Jun tahun ini. Pengerusi penganjur Liga SSC FAS Saif Jubaidi berkata pihaknya akan memberikan sepenuh perhatian dalam setiap aspek penganjuran. Penganjuran Liga yang julung kali diadakan ini melibatkan semua bahagian di Sarawak. Ia melibatkan beberapa bahagian selaku tuan rumah dan menggunakan konsep home dan away akan dipraktikkan dan pada penghujungnya, pemenang setiap zon akan berdepan lawan menang zon lain dalam mendapatkan gelaran juara. Objektif utama penganjuran Liga ini adalah untuk memperbanyakkan perlawanan untuk pasukan SUFC 2 selain sebagai medan penilaian untuk kelab-kelab yang mengambil bahagian dalam Liga ini. Dalam pada itu juga, Saif Jubaidi merakamkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Kementerian Belia dan Sukan, Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan semua yang terlibat dalam gabungan FAS serta pasukan kendalian SUFC 2 oleh pihak SSC. Malah bakat-bakat muda yang terpendam akan dinilai oleh pengarah teknikal SUFC, Coach Satya dan pengarah teknikal FAS, Coach David Usop sebagai galasan ke skuad utama SUFC. Pemain naturalisasi pertama negara Muhammad Badau Sumarih diberi pelepasan daripada menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya berikutan kecederaan yang dialaminya pada Ahad lepas. Pemain berusia 26 tahun itu juga memilih untuk menjalani rawatan bersama kelabnya Johor Darul Takzim JDT. Pemain kelahiran Gambia itu yang tidak menyertai latihan skuad kebangsaan selepas mengalami kecederaan hamstring mencetuskan persoalan apabila dilihat menjalani latihan bersama JDT. Kem latihan pusat selama 9 hari bermula Isnin lepas di Johor Bahru adalah bagi mempersiapkan skuad Harimau Melaya menghadapi baki saingan kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Baik utama TVS berakhir di sini malam ini. Baik, sebelum itu, Singapura kini merupakan antara lokasi ladang solar terapung terbesar dunia. Ia berpotensi mengimbangi lebih daripada 4,000 tan karbon dioksida setiap tahun. Jumlah tersebut setara dengan pelepasan gas rumah hijau daripada lebih 900 kenderaan selama setahun. Bingkisan ini akan mengakhiri utama TVS pada malam ini. Saya Odlin Katerni. Dan saya Studawi, selamat malam. Pemain berusia 26 tahun itu juga memilih untuk